Tuan-tuan, pada malam ni saya nak sentuh satu perkara yang tuan-tuan mungkin boleh membantu anak-anak kita dalam kita nak menasihati mereka untuk hafal Quran ni. Hafal Quran bukan sesuatu perkara yang senang, bukan sesuatu yang mudah, walaupun tak mustahil untuk mencapai misi hafiz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh setahun. Tetapi usaha ni, usaha untuk mencapai target ni satu perkara yang sangat luar biasa. Bukan kaleng-kaleng. Bukan boleh dia buat main-main. Mesti mempunyai misi yang jelas. Kalau tak mempunyai misi yang jelas, kita akan melihat anak-anak kita akan buang banyak masa. Memanglah Quran ni tak buang masa, tuan-tuan. Hafal Quran walaupun selama mana pun tak akan membuang masa, insya-Allah. Tetapi walau bagaimanapun, anak-anak kita masih lagi mempunyai impian. Kita ada impian yang banyak. Mereka bukan sahaja nak hafal Quran, tetapi mereka juga nak mempelajari isi kandungan Al-Quran, nak belajar lagi ilmu-ilmu Al-Quran, nak buat research, nak belajar lagi banyak apa isi kandungan dalam Al-Quran. Dan kita misi di Akademi Al-Quran Amalillah Akmal ni, kita nak anak-anak Akmal insya-Allah pada satu masa nanti mereka hafiz Quran sebelum mereka masuk ke peringkat menengah, insya-Allah. Sebab apa kita target macam tu? Mereka hafiz sebelum masuk ke peringkat menengah. Kenapa? Tidak lain, tidak bukan adalah, siapa nak tahu? Tak nak tahu. Tak ada orang komen lah malam ni. Apa cerita ni? Ke Facebook blog saya. Tolong komen sikit. Sama ada saya cakap seorang ataupun okey, masing-masing dapat dengar suara saya. Alhamdulillah. Harap-harap dengar suara saya lah. Mungkin saya tidak bukan adalah, siapa nak tahu? Saya pun nak, Ustaz. Maria baru komen. Alhamdulillah. Maksudnya dapat dengar lah suara saya. Jadi tak adalah saya cakap seorang. Terima kasih banyak-banyak Maria. Jadi apa poin tadi? Apa yang saya nak cakap tadi? Satu perkara yang sangat penting, nasihat yang membuatkan anak kita jadi sangat padu, sangat bersemangat untuk mereka mencapai misi hafiz. Untuk mencapai misi hafiz 30 juzuk Al-Quran. Ada satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita jadikan nasihat. Untuk kita jadikan nasihat sebagai penguat jiwa anak-anak kita untuk mereka berusaha keras untuk mencapai misi hafiz 30 juzuk Al-Quran. Hafiz Quran ni, kenapa nak anak-anak hafiz? Terlepas pandang. Kenapa sebenarnya kita nak anak-anak kita hafiz 30 juzuk Al-Quran sebelum mereka masuk ke peringkat menengah? Sebabnya, bila mana mereka biasanya anak-anak yang kebiasaan sekolah-sekolah menghantar anaknya selepas usia 15 tahun. Ada yang selepas UPSR, ada selepas 15 tahun, ada yang selepas SPM, tuan-tuan, yang mula nak hafal Quran. Sebab apa di Akmal kami memulakan langkah untuk anak-anak ni mencapai misi hafiz 30 juzuk mereka ini sebelum masuk ke peringkat menengah. Maksudnya sebelum habis tingkatan 1. Maksudnya masuk tingkatan 1 dah hafiz 30 juzuk Al-Quran. Tu target kami, misi kami. Sebab tu kita lebih fokus mengambil para pelajar yang berusia 10 ke 12 tahun. Sebabnya adalah sebab kami nak anak-anak yang hafal Quran ini, mereka dah hafiz, siap-siap hafal Quran sebelum mereka masuk ke peringkat menengah. Sebab di usia peringkat menengah itulah akan bakal menentukan ke mana hala tuju mereka. Ke mana yang mereka nak pergi selepas itu. Puan Nora Abdul Latif kata, okey, suara saya okey. Jadi, di usia 10 ke 12 tahun, bila mereka capai misi hafiz 30 juzuk Al-Quran, waktu itulah, bila masuk ke peringkat menengah, masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, masa itulah waktu yang sesuai mereka memilih hala tuju perjalanan pendidikan mereka. Sebab, kalau bagi mereka yang masuk selepas umur 15 atau ramai yang ambil tahfiz Quran pada usia selepas SPM, bagus, hafal Quran sangat bagus. Bukanlah kita kata tak bagus, sangat-sangat bagus. Tetapi kebiasaan jalan mereka adalah dah mereka akan pergi ke arah jadi seorang ustaz. Bukan salah jadi ustaz. Terbaik boleh jadi ustaz. Cuma
kita nak kalau boleh mereka melalui zaman masuk jadi orang yang hafal Quran dan masuk ke bidang-bidang akademik, menguasai ilmu-ilmu lain selain daripada ilmu agama. Bukan semestinya jadi ustaz. Alim dalam bidang agama, alim Quran, alim hadis, tapi dalam masa yang sama mereka dah masuk ke peringkat yang lain. Contohnya mereka masuk dalam bidang sains, contohnya. Mereka jadi saintis pada masa akan datang. Mereka jadi angkasawan pada akan datang. Mereka jadi apa? Mereka jadi engineer, menjadi arkitek dan sebagainya. Dan mereka dalam bidang mereka, kealiman mereka, kefahaman mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu, mereka cuba menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu-ilmu ini. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok, contoh, saya suka buat satu contoh bila kita mencerita tentang satu kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, menceritakan bagaimanakah proses penciptaan manusia. Banyak dalam Quran ni. Allah menceritakan bagaimana terhasilnya kilat. Kilat terhasil diceritakan dalam Al-Quran secara detail. Yang mana sebelum ini ilmu sains, teori-teori sains tu banyak salah. Tetapi Al-Quran datang pada kurun ke-20 ini membetulkan apa sahaja fakta, apa sahaja teori-teori sains yang sebelum ni banyak salah. Antaranya contohnya juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan peringkat kejadian manusia di dalam Quran secara detail. Peringkat kejadian manusia. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-10. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana sesungguhnya manusia itu dicipta daripada sebahagian unsur-unsur tanah. Saya ada sentuh baru ni. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnal nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'izam fa kasawnal 'izama lahma. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan detail 1400 tahun yang dulu ketika mana Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bila dengar ayat ni, amanna billah, hanya beriman walaupun tak apa faham. Para sahabat cuma beriman kerana benda ni adalah ayat yang bakal ditafsirkan untuk generasi akan datang nanti. Para sahabat, Nabi menafsirkan, cuma para sahabat beriman saja. Bagaimanakah cara Allah Subhanahu Wa Taala cerita sesungguhnya manusia itu diciptakan daripada sebahagian unsur-unsur tanah. Hari ini barulah sains dapat, siapa yang belajar kimia dapat tahu unsur-unsur tanah, betul tak? Ada 114 unsur, potasium, magnesium, semua sium tu kan. Hanya 11 daripada 114 yang menjadi manusia. Subhanallah. Jadi Al-Quran tak cerita. Al-Quran Nabi cuma ceritakan bahawasanya Allah ciptakan Adam min turab. Khalaqa Adam min turab. Allah ciptakan Nabi Adam AS sebagai bapa kepada seluruh manusia daripada tanah. Tetapi bila ceritakan manusia diciptakan di dalam Quran, manusia keseluruhannya diciptakan daripada sebahagian sahaja unsur-unsur tanah. Subhanallah. Jadi hari ini manusia pun buat kajian. Rupa-rupanya pada sperma manusia itu ada sebahagian unsur-unsur tanah. Badan manusia daripada pemakanan yang kita makan, sperma yang terlahir itu mempunyai sebahagian sahaja daripada unsur-unsur tanah. Badan manusia hari ini, apa yang kita makan terhasil tubuh badan kita yang sihat ni, ada pada badan-badan kita itu unsur-unsur, sebahagian unsur-unsur tanah. Daripada unsur-unsur tersebut, summa khalaqnan nutfah, Allah jadikan nutfah, air mani ataupun ovium yang berlaku pencatuman, dan ovium dan air mani pencatuman tersebut diletakkan fi qararin makin, diletakkan di dalam satu penetapan yang kukuh. Kalau kita belajar sains embryologi kan, sains embryologi dia cerita macam mana persenyawaan tu berlaku, kemudian pada usia beberapa hari ni persenyawaan tu berlaku dan persenyawaan tu masuk di dalam dinding rahim perempuan. Dulu 1400 tahun dulu macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan di dalam
di dalam melalui lidah baginda Nabi SAW, dia ceritakan dalam Quran 1400 tahun dulu. Yang mana tidak mungkin manusia biasa mempunyai mikroskop untuk melihat segala benda ni. Kalau kita lihat zaman dulu, manusia percaya bahawasanya manusia ni terjadi daripada apa? Daripada kepercayaan Rom lama, Yunani lama. Mereka percaya ada seekor bangau, kan, bawa roh, bawa baby dalam mulut, hinggap di atas pokok, di atas rumah seseorang. Esok tu perempuan tu pun mengandung. Ilmu dulu, khurafat je. Kemudian mulalah ahli kaji sains pada ketika itu buat satu teori. Dia kata kemungkinan besar manusia ni dicipta daripada darah haid wanita. Sebab apa? Sebabnya dalil mereka adalah setiap kali seorang perempuan tu mengandung, dia akan putus haid pada ketika itu. Jadi mereka buat spekulasi, mereka buat teori bahawasanya manusia itu dicipta daripada darah haid. Banyak kalau kita tengok susunan tersebut membuatkan kita faham bahawasanya pentingnya orang yang ahli dalam bidangnya untuk menafsirkan rahsia yang terkandung dalam Quran. Quran ni tuan-tuan, Quran adalah kitab mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kitab akhir zaman yang akan sesuai sehingga ke hari kiamat. Banyak lagi rahsia-rahsia yang terkandung dalam Quran yang masih lagi belum dapat ditafsirkan oleh ulama-ulama dulu. Kalau kita tengok Ibnu Katsir rahimahullah, bila menafsirkan ayat tentang nasiah, frontal lobe, otak manusia ni ada satu bahagian dalam otak manusia ni, tengkorak otak kita ni ada satu bahagian yang mana para saintis buat kajian kata otak kita ni bahagian depan tu tak ada guna, tak ada apa-apa fungsi. Tadi cerita pasal penciptaan manusia, ni cerita pasal benda lain. Okey ke saya kongsi benda ni ke banyak sangat? Kalau okey, nak tahu, saya akan teruskan. Tolong komen, saya nak tahu Ustaz. Kalau tak, saya tak lah. Saya masuk kepada poin utama. Baik Kalau nak tahu, saya teruskan insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok bab frontal lobe ni, siapa yang belajar kajian otak kan, dulu zaman kita belajar sains dulu, dia tunjuk otak manusia ni ada banyak fungsi, betul tak? Kat sini bahagian pendengaran, sini ada bahagian balancing, banyak kan? Kalau bahagian otak di bahagian depan, belakang tengkorak dahi kita ni ada satu bahagian dia sebut sebagai frontal lobe. Kan? Berat sikit Ustaz. Okey, tak apa, saya cerita secara ringkas. Para saintis kata belakang otak ni, dia kata tak ada guna, tak ada fungsi. Jadi para saintis pun percaya yang benda tu tak ada fungsi, sehinggalah berlaku satu ketika seorang pekerja kuari di Amerika Syarikat buat kerja pasang rel kereta api. Dia pasang rel tu, dia pecahkan batu. Tiba-tiba besi yang dia cuba pecahkan tu, tiba-tiba dia letak bawah besi tu, dia letak bahan letupan. Dia tersilap ketuk kuat, besi tu tertembak, tercucuk muka dia ni, daripada sini tembus ke atas ni. Kan? Mungkin saya akan ceritakan lebih detail pada masa akan datang. Cuma secara ringkas tu, orang ni tercucuk, tembus kepala dia, dan dia tak mati. Cuma apa yang cedera, besi tu telah menghancurkan satu bahagian otak depan, frontal lobe ni. Kan? Frontal lobe ni terhancur, maka bila buat operation, cabut besi tersebut, orang tu dapat hidup lagi sepanjang 20 tahun selepasnya. Maksudnya dia mati selepas dia tua. Dia sihat, hidup macam biasa. Cuma apa yang berlaku, bila mana dapat detect yang otak dia ni, bahagian otak depan ini rosak, dia masih lagi boleh membaca, sihat macam biasa. Cuma masalah dia apa? Masalah dia tak pandai nak menipu. Orang ni, dia tak pandai nak menipu. Kerana apa? Rupa-rupanya barulah pada ketika itu para saintis dapat satu teori, frontal lobe ni adalah fungsinya adalah untuk menipu manusia. Nak menipu orang. Dia boleh nak kawal attitude seseorang. Otak kita ni, bahagian depan, belakang tempurung, bahagian tempurung dahi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bahagian tempurung dahi ni agak keras, supaya kita boleh
bertahan kalau berlaku ketukan dan sebagainya. Kalau cedera bahagian otak belakang dahi ni, dia masih lagi boleh berfungsi, cuma dia tak reti nak menipu. Orang ni katanya buta sebelah dan time dia tengah letup terowong. Dia tembus ni. Dia tembus. Wallah alam cerita dia buta atau tak, tapi dia masih sihat selepas tu. Cuma dia tak boleh nak kontrol diri dia. Kalau orang suruh dia buat apa, dia akan buat. Kalau orang tanya apa saja yang orang tanya, dia akan jawab. Dalam Quran, tiba-tiba bila tengok Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, nasiyatin kazibatin khati'ah. Kita semua hafal ayat tu, betul tak? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, nasiyah itulah, frontal lobe itulah yang menipu dan yang bersalah. Falyad'unadiyah sanad'uz zabaniyah. Dan Allah Subhanahu wa taala kerana kesalahan orang tu, nasiahnya yang menipu, nasiah itu yang bersalah, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala panggil nasiah tu, malaikat akan memegang ubun-ubun dahi tu dan dicampakkan dia dalam api neraka. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut yang salah tu adalah frontal lobe ni yang salah. Para ulama dulu ahli tafsir, contohnya Imam Ibn Katsir, bila menafsirkan ayat ni, Imam Ibn Katsir kata apa? Yang salah itu maksudnya, yang dimaksudkan khati'ah tu, yang bersalah itu adalah ubun-ubun yang bersalah. Ia bermaksud adalah empunya ubun-ubun itulah yang bersalah. Maksudnya begitu. Tetapi bila hari ini para saintis buat kajian, rupa-rupanya ubun-ubun ini berfungsi untuk mengawal pergerakan manusia, mengawal tindakan manusia. Dia tak akan menipu, dia tak pandai menipu. Sehingga pernah saya baca di Amerika Syarikat, dia buat satu undang-undang bagi kesalahan penjenayah berat yang dahsyat, dia akan buat apa? Dia akan buat operation, dia akan buang bahagian depan otak manusia. Sehingga kan orang tu dah kalau penjenayah berat tu teruk sangat, masuk penjara boleh keluar, masuk penjara boleh keluar, masuk penjara pembunuh orang contohnya, dia operate, dia buang sikit bahagian frontal lobe tersebut, membuatkan orang tu jadi dungu. Dia hidup macam biasa, boleh bercakap macam biasa, tapi dia akan taat mendengar arahan. Dia tak boleh nak menipu orang. Okey, itu secara mukaddimahnya tuan-tuan. Panjang pula mukaddimah saja pada malam ni. Ini nak menunjukkan bahawasanya tuan-tuan sekalian, ilmu Al-Quran masih banyak lagi, sehingga hari kiamat akan diterokai oleh orang akhir zaman. Siapa yang pegang Quran, dialah orang yang hebat. Kalau kita tengok para ulama dahulu kala di zaman salafus salih, mereka jadi orang yang hebat, yang luar biasa, yang menguasai dunia sebab mereka menguasai ilmu. Kenapa mereka menguasai ilmu? Sebab mereka menafsirkan Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Hari ini, orang Islam pada hari ini, menyedihkan, orang Islam pada hari ini kita belajar ilmu tu daripada barat. Al-Quran datang sebagai solusi, kita tak kaji Al-Quran. Tapi kita belajar ilmu, sains itu daripada barat. Kita belajar apa yang barat, teori-teori barat tu semua kita belajar. Tetapi yang malangnya, selalunya buku-buku yang kita baca daripada saintis-saintis barat, mereka cuba try and error. Cuba salah baiki. Kita baca buku mereka, kita buat salah, dia orang dah baiki, kita masih salah. Dia orang dah baiki, kita masih salah. Dia orang dah jumpa fakta, kita masih lagi tertinggal 10 tahun. Malang bagi kita. Jadi kalaulah orang Islam tu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengkaji sebenar-benar Al-Quran itu, banyak lagi rahsia Al-Quran yang terkandung dalam Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang berbentuk kajian-kajian sains ni, boleh dikatakan 80% daripada kandungan Al-Quran. Yang syariat ni tak banyak dalam Al-Quran. Yang lainnya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang sains, psikologi, sains dalam mengetahui ilmu-ilmu sains di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita nak memilih, kita nak jadikan anak-anak kita nak pilih mereka sebelum masuk peringkat menengah, mereka dah hafiz Al-Quran. Selepas tu mereka masuk ke peringkat menengah, memilih jalan kehidupan mereka tu, ilmu yang mereka nak belajar dengan lebih luas lagi pemandangan mereka pada selepas tu. Okey, baik. Jelas ke? Dapat poin saya ke?
Okey. Alhamdulillah. Itu mukadimah tuan. Jadi malam ini sebenarnya saya nak sentuh satu perkara, nasihat yang baik yang boleh membuatkan anak kita jadi kuat dalam usaha mereka menghafal Quran, tuan-tuan. Sementara kita ada di rumah, anak-anak kita mungkin masih lagi belum start, masih baru daftar akmal, baru dah temuduga, dah lulus temuduga, ataupun anak-anak kita yang ada misi nak capai misi hafiz 30 juzuk Al-Quran di sekolah-sekolah tahfiz yang lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, letakkan satu nasihat ni. Nasihat ni sangat powerful, tuan-tuan. Nasihatnya apa? Nasihatkan anak-anak kita ini, kita nak terapkan dalam jiwa mereka kesungguhan mereka untuk hafal Quran ini. Yang pertamanya, niat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak berusaha hafal Quran ini untuk niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Niat tu sangat penting. Niat untuk mereka capai misi hafiz 30 juzuk Al-Quran itu, niat tu sangat-sangat penting yang boleh memandu usaha mereka untuk berjaya. Dalam kita nak ajak mereka, niat mereka untuk capai misi tersebut, kita letak satu perkara. Kita jadikan usaha mereka, perjuangan mereka untuk hafiz 30 juzuk Al-Quran ini bukan sahaja untuk dia. Bukan sahaja niatnya untuk dia sahaja yang masuk syurga. Bukan sahaja hafal Quran ni untuk dia jadi alim. Bukan sahaja hafal Quran ni untuk dia sahaja yang faham Islam. Bukan. Tetapi ajarkan anak-anak kita supaya mereka daripada awal lagi mereka hafal Quran ini adalah untuk memberi manfaat kepada ramai orang. Perjuangan mereka untuk hafal Quran ini untuk mereka memberi banyak manfaat kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, terapkan dalam jiwa anak-anak kita ni, mereka hafal Quran ini bukan sahaja untuk diri dia, tetapi untuk beri manfaat banyak kepada orang lain, insya-Allah pada masa akan datang. Antaranya mereka nak dapat syurga, nak dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, usaha mereka untuk hafal Quran ini adalah nak jadi ahli keluarga Allah, ahli VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibu-ibu, ayah-ayah yang anaknya hafiz Quran akan dimahkotakan, dipakaikan mahkota di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ahli syurga. Jadi bukan saja dia hafal Quran usaha untuk diri dia, tetapi untuk beri manfaat kerana sayangkan kedua ibu bapa dia. Boleh faham ke? Nak tarik ahli keluarga dia masuk syurga, bukan saja untuk diri dia, nak tarik kedua ibu bapa dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ajarkan seramai mungkin, nak menyelamatkan seramai mungkin manusia di luar sana untuk jadi orang yang berguna. Nak ajar mereka dengan Al-Quran. Jadi kita cuba terapkan bukan sahaja tentang dia untuk dia hafiz Quran, tetapi dia hafiz untuk menyelamatkan ramai lagi ibu bapanya, ahli keluarganya, untuk sama-sama menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia hafiz, dia niat daripada awal nak ajarkan pada orang lain juga, nak memberi manfaat daripada isi kandungan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau kita dapat berjaya terapkan kefahaman itu, tuan-tuan, perjuangan anak-anak kita untuk hafal Quran dia akan luar biasa. Dia bukan, bila dia penat dia akan fikir benda ni bukan dia sahaja. Ini adalah harapan ibu ayah dia. Ini adalah harapan keluarga dia. Beri harapan yang banyak pada dia. Ini adalah harapan masyarakat pada dia. Untuk dia menjadi seorang yang berguna, seorang hafiz 30 juzuk Al-Quran. Untuk dia memahami Al-Quran. Untuk dia memperjuangkan isi kandungan Al-Quran. Untuk dia menyelamatkan ramai manusia di luar sana yang ramai yang masih jahil tentang isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Jadi tuan-tuan, satu poin je, saya tak nak bagi poin yang banyak-banyak. Saya dah panjang mukadimah tadi cerita tentang sains. InsyaAllah akan datang saya akan sentuh bab sains secara khusus. Banyak lagi sebenarnya. Cerita tentang kejadian manusia, cerita tentang penurunan besi, cerita tentang bagaimana terhasilnya kilat,
cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memasak bumi dengan bukit bukau, cerita tentang apa lagi, bagaimana terhasilnya susu dalam Quran. Kan? Hebat kan? Banyak dalam Quran. Cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membelah, berlaku pembelahan laut. Laut masin dengan laut. Laut masin dengan laut yang tawar tidak bercampur di antara satu sama lain. Kan? Bagaimana cerita tentang pertemuan dua laut, yang mana dua laut ini berbeza, mempunyai barzakh, mempunyai halangan yang tak boleh melampaui di antara laut. Yang tu insya-Allah kita akan kongsikan pada masa akan datang insya-Allah. Saya dah ambil masa tuan-tuan panjang dah. Hampir setengah jam dah, alhamdulillah. Moga-moga, saya yakin yang paling penting adalah kita nak kita nak beri motivasi kepada anak kita untuk berjaya mencapai misi mereka hafiz 30 juz Al-Quran. Sama ada anak kita mungkin belajar di Akmal untuk sesi sekarang ataupun sesi akan datang, ataupun anak-anak kita nak hantar ke mana-mana pusat tahfiz, insya-Allah jadikan cita-cita ini satu kenyataan insya-Allah. Ya tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Terima kasih banyak kerana bersama dengan kami di page Akademi Al-Quran Amalillah. Okey ke? Kalau boleh, share learning point. Share learning point. Apa yang tuan-tuan dengar, apa yang tuan-tuan dengar tersebut, share learning pointnya di ruang komen supaya ramai lagi yang dapat manfaat. Ada yang lambat masuk, ada yang lambat masuk kemungkinannya. Share learning point di bahagian komen supaya ramai lagi yang dapat manfaatnya insya-Allah. Boleh? Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami di page Akademi Al-Quran Amalillah dalam sesi live bersama saya Ustaz Saifullah Hussein, CEO Akmal Akademi Al-Quran Amalillah. Insya-Allah moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.